A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini sekali lagi kita dapat bersama-sama dalam sesi pembacaan ataupun tadabbur ataupun tafsir ringkas kepada Al-Quran, dan kita telah memilih pada setiap hari insya-Allah satu muka surat daripada muka surat Al-Quran. Jadi kepada sesiapa yang mempunyai Al-Quran, itu adalah yang terbaik insya-Allah boleh buka pada kali ini, pada sesi ini, muka surat 406 muka surat 406 daripada Al-Quran. So kita menggunakan Mashaf Al-Madinah Al-Munawwarah, iaitu Mashaf standard yang ada pada hari ini. Jadi insya-Allah boleh buka muka surat 406 insya-Allah, dan kita akan baca pada hari ini daripada surah Ar-Rum, daripada ayat yang ke-16 sehingga ayat yang ke-24 insya-Allah. Jadi pada hari ini kita akan menyambung lagi pembacaan daripada surah Ar-Rum ini, di mana sebelum daripada ni Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan tentang nasib yang menimpa orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Mereka-mereka yang tidak percaya apa yang dibawa oleh Nabi dan juga apa yang ada di dalam Al-Quran ini, maka mereka ini akan menerima balasannya di hari akhirat nanti. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan juga pada akhir pembacaan kita pada ayat yang ke-15 yang semalam, iaitu kemarin, iaitu sebelum daripada ni, bahawa orang-orang yang beriman itu mereka ini bergembira di dalam syurga. Mereka bergembira mendapat nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada muka surat pada kali ini, muka surat 406, insya-Allah kita akan dibawa pula diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala apakah nasib mereka yang mendustai Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ammal ladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina wa liqa'il akhirah fa ulaika fil azabi muhdarun. Sadaqallahul azim. Itulah ayat yang pertama daripada muka surat 406 pada pagi ni, iaitu kita ayat yang ke-16 tadi ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa amma, iaitu ada pun orang-orang. Jadi ada pun orang-orang yang kafir. Yang pertama sekali mereka ni kafir. Yang kedua, mereka ni adalah kazzabu bi ayatina. Kazzabu artinya lah mereka ini mendustai ayat-ayat kami. Mendustai maknanya mereka tidak percaya, ataupun kazzabu takzib, iaitu mereka ni mengatakan bahawa apa yang dibawa oleh Nabi-Nabi ini adalah dusta belaka. Kemudian bil waliqa'il akhirah, mereka tak percaya kepada Allah, dan kemudian mereka tak percaya pula kepada berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Waliqa'il akhirah, ada perjumpaan di akhirat, iaitu hari pembalasan dan sebagainya. Jadi Allah Taala kata apa? Faulaika fil azabi muhdharun. Mereka ini akan dimuhdharkan kepada azab. Jadi mengikut ulama tafsir, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Sya'rawi, dia menjelaskan benda ni kan, perkataan muhdharun ini adalah berasal daripada hadara lah hadara. Jadi hadara ini ada macam-macam bentuk Kadang-kadang kita ni hadir, kita menghadiri satu benda. Menghadiri ni ialah dengan perasaan kita, dengan keinginan kita dan sebagainya. Tetapi kadang-kadang kita tak nak datang, tapi kita didatangkan. Bila didatangkan ni, jadi itu dia kata hudira ataupun ahdara, iaitu mereka ni didatangkan, mereka tak nak datang. Jadi di sinilah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, menggunakan perkataan muhdar ni, artinya ialah mereka ini dibawa datangkan. Maknanya dalam keadaan mereka tidak mahu. Jadi Syekh Sya'rawi menyebutkan bahawa dalam bahasa Arab, muhdar ini hanya digunakan untuk menunjukkan kepada kehinaan, untuk menunjukkan kepada satu benda di mana orang tu tidak mahu datang tapi dipaksa juga datang. Jadi dipaksa, jadi dibawa dalam bentuk yang sangat hina. Jadi begitulah juga orang kafir ni, orang yang tidak menerima Islam ni, orang yang tidak mahu Islam ni dan mengatakan Islam ni dusta dan sebagainya, maka mereka ini akan dibawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada azab. Bukan mereka nak azab tapi mereka ni dibawa, dipaksa ke situ kan. Sebab itulah tempat yang layak bagi mereka di akhirat nanti. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala
selepas daripada habis cerita ni, kemudian Allah Ta'ala sebutkan tentang sifat orang yang beriman dan kemudian seruan kasih sayang kepada orang yang beriman, iaitu pada ayat yang ke-17 dan juga 18. InsyaAllah kita tengok sama-sama bagaimana, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala diberi gambaran di sini oleh sebahagian daripada ulama. Dia mengatakan beginilah, kalaulah manusia kita ini dipanggil oleh orang-orang yang besar, ini sebagai pengibaratan, sebagai contoh dulu, walillahil mathalul a'la, sebut ulama-ulama sebut, iaitu kita tak boleh bandingkan benda dengan Allah, tapi untuk memberi gambaran supaya kita ni boleh faham bagaimana keadaan ni, iaitu apabila kita ni dipanggil oleh orang besar, katakan dipanggil oleh raja, dipanggil oleh menteri dan sebagainya kan, dia besar, dia sibuk kan, tetapi tiba-tiba dia memanggil kita, dan dia memanggil kita ni bukan hanya sekadar panggil, tapi dia panggil kita lebih daripada sekali dalam masa satu hari, dan kemudian tu dipanggil dalam keadaan dia ceritakan apakah agenda, maknanya menunjukkan bahawa kita ni adalah orang yang sangat penting. Kalau kita tak penting pada pandangan dia, maka dia tak akan panggil kita. Maka begitulah sebenarnya yang diibaratkan oleh ulama ni kan, apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala memanggil kita di dalam ayat ini, iaitu ayat yang ke-17 dan juga ayat 18 ini, Allah Ta'ala nak dengar daripada kita. Allah Ta'ala nak dia telah tentukan kan, nanti awak datang begini. Jadi Allah SWT sebutkan kat sini kita, fasubhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun, iaitu apa? Iaitu apa? Maha suci Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maha suci Allah. Jadi dalam tafsir jalan lain disebutkan di sini ialah apa, iaitu dia kata fasubhanallah ni artinya ialah hendaklah kamu bertasbih kepada Allah, iaitu dengan melakukan solat. Jadi, dan juga di dalam hadis-hadis Nabi SAW, Nabi SAW sebutkan bahawa sesiapa yang membaca subhanallah pada waktu pagi, subhanallah pada waktu petang, maka sebenarnya dia telah dapat mengcoverkan apa-apa yang ketinggalan di dalam hidupnya. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebutkan ke sini, fasubhanallah hina tumsun, ketika waktu petang. Jadi ulama-ulama tafsir mengatakan ketika waktu petang kat sini artinya ialah ini adalah tanda kamu hendaklah kamu bersembahyang pada waktu petang, iaitu maghrib dan juga isyak. Kemudian wahina tusbihun, dan ketika pagi artinya iaitu ketika untuk sembahyang subuh. Kemudian disambung lagi, walahul hamdu fis samawati wal ardi wa ashiyan wahina tuzhirun, dan juga itu apa, iaitu dan juga baginya alhamdu, pujian di langit dan di bumi, wa asyiyan itu ialah petang, iaitu dikatakan ialah sembahyang asar, wahina tuzhirun, dan ketika kamu tuzhir ni maknanya ketika tengah panas, tengah-tengah hari kan. Jadi maknanya itu adalah sembahyang zuhur, kita panggil tuzhirun, iaitu sembahyang zuhur kan, kita panggil kan, zuhur iaitu sembahyang tengah-tengah panas tu, ketika tengah-tengah hari. Jadi maknanya kat sini di dalam dua ayat ini, ayat yang ke-17, ayat yang ke-18 daripada surah Ar-Rum ni, kita dah boleh tengok kan bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menyebutkan 5 waktu sembahyang. 5 waktu. Jadi apabila penentuannya secara exactnya telah datanglah Jibril mengajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bila waktu subuh, bilakah waktu asar, bila waktu zuhur, bila waktu maghrib, bila waktu isyak. Tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengingatkan kita di dalam ayat ini ialah kita hendaklah mengingati Allah dalam semua ketika, iaitu dan dalam semua masa. Dia distributed, bukan hanya pada satu waktu saja, tapi pagi kena ingat Allah, tengah hari kena ingat Allah, petang kena ingat Allah, dan bila start malam pun kena ingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala sampai 2 kali. Jadi ayat ini telah merangkumkan semua sekali. Jadi Allah SWT juga sebutlah kat sini, iaitu kan, walahul hamdu fis samawati wal ardi, bukan hanya kita saja, tetapi sebenarnya alhamdu ni puji bagi Allah Ta'ala ni kan, untuk di langit, di bumi, walahul hamdu fi, untuk semua tempat, semua tempat atas dan juga bawah, dan kemudian di semua masa, macam dimensi masa, dimensi tempat, semuanya alhamdu, semuanya subhanallah. Kemudian seterusnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan tanda-tanda kekuasaannya.
pada ayat yang ke-19 dan kemudian seterusnya. Jadi inilah sebenarnya keyword ataupun tema yang Allah Subhanahu Wa Taala bawakan kepada kita di dalam surah Ar-Rum ini. Jadi surah Ar-Rum ini sebagaimana disebutkan oleh sebahagian daripada ulama tafsir, mereka mengatakan bahawa tema utama surah Ar-Rum ini adalah ayatullah, menunjukkan kepada tanda-tanda penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nak tunjukkan bahawa di dalam alam ini, di keliling kita ini dan juga pada diri kita juga ada tanda-tanda kekuasaan Allah yang sangat banyak. Jadi itulah dikatakan sebagai tema surah Ar-Rum, iaitu apa? Ayatullah, iaitu tanda-tanda penciptaan Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda kewujudan Allah, tanda-tanda segala-galanya, tanda kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala ada di keliling kita dan juga ada pada diri kita. Itu adalah tema daripada surah Ar-Rum. Jadi bermula dengan Ar-Rum, disebutkan Ar-Rum, iaitu Ar-Rum itu menjadi tanda betulnya Al-Quran ini datang daripada Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana dia menyatakan satu benda yang akan datang dan tiba-tiba benda itu betul-betul berlaku. Bukan ramalan, bukan ramalan kaji cuaca yang mungkin betul, mungkin tak betul kadang-kadang. Tetapi ini Al-Quran, maka dia mesti betul. Jadi begitulah Allah Subhanahu Wa Taala nak tunjukkan tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala ini pada segala-galanya yang ada pada kita, di keliling kita. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, bermulalah daripada ayat yang ke-19, Allah Ta'ala mula menyebutkan, iaitu apa? Yukhrijul hayya minal mayyit. Yang pertama sekali ialah Allah Ta'ala ni keluarkan satu benda yang hidup dari yang mati. Satu benda yang hidup dari yang mati. Cuba kita tengok kan. Ulama-ulama tafsir sebutkan kat sini, antara contoh yang paling nampak sekali bagi kita ialah apa? Manusia. Manusia ni apa? Manusia ni ialah hidup. Tapi datang daripada mana? Datang daripada air mani. Datang daripada benda yang mati. Nutfah. Nutfah ni mati. Dia tak hidup. Tetapi Allah Ta'ala beri kehidupan pada dia. Kan? Begitu jugalah benda-benda lain. Iaitu apa kan? Al-hayyu minal mayyit. Seperti tumbuhan. Tumbuhan datang daripada mana? Tumbuhan tu hidup. Dia hidup, dia bergerak dan sebagainya kan. Tapi datang daripada mana? Biji benih. Biji benih tu mati. Mati kan. Kita letak dia dalam bungkus, dalam plastik kan. Kita simpan dia bertahun-tahun dan dia mati. Dia tak bergerak. Macam itulah dia. Tapi tiba-tiba bila dapat tanah, bila dapat air, dapat oksigen, dapat cukup, maka dia start tumbuh. Jadi nak menunjukkan bahawa dia start hidup. Jadi al-hayyu minal mayyit. Hidup daripada benda yang mati. Kemudian tu wa yukhrijul mayyita minal hayy. Kemudian Allah Ta'ala mengeluarkan pula benda-benda yang mati daripada yang hidup. Iaitu apa? Manusia lah. Kan? Manusia, apa daripada manusia tu? Lahirlah mani. Mani tu mati. Kemudian hidup balik. Tumbuhan. Begitu juga. Tumbuhan tu, dia mengeluarkan biji-biji benihnya. Biji benih tu mati. Kemudian, bila dia tanam, hidup balik. Jadi begitulah Allah Ta'ala berpusing-pusing. Boleh buat benda-benda ni semua kan. Kemudian tu, wa yuhyil arda ba'da mautiha. Allah Ta'ala boleh menghidupkan bumi ini selepas daripada dia mati. Kita tengok bumi itu kan mati je. Mati tu apa maknanya? Tak ada apa-apa. Padang pasir kan. Tiba-tiba bila hujan turun, dia tumbuh. Daripada mana tumbuh ni? Itulah Allah Ta'ala kata, yuhyil arda ba'da mautiha. Dulu tak ada rumput kat situ. Tiba-tiba ada rumput kat situ kan. Boleh tumbuh. Macam mana kan? Itu mana? Yuhyil arda ba'da mautiha. Allah Ta'ala boleh menghidupkan bumi selepas daripada. Semua benda ni Allah Ta'ala nak bagi supaya nak menunjukkan kepada kita supaya kita ni berfikir, supaya kita ni tengok wa kadzalika tukhrajun. Itulah dia yang penting tu. Iaitu nanti macam itulah kamu akan dikeluarkan. Dikeluarkan apa? Iaitu dibangkitkan selepas daripada kamu mati. Jadi manusia ni ingat dia mati. Bila dah mati, maka dia tak boleh hidup lah. Macam mana nak hidup? Kita dah mati, kita dah tulang, kita dah belulang, kita dah tengkorak, kita dah habis dah dimakan bumi. Tiba-tiba kita boleh hidup? Tak. Allah Ta'ala katakan wa kadzalika tukhrajun. Sepatutnya kamu fikir benda ni. Tu yang pertama daripada hidup dan mati. Kemudian wa min ayatihi. Tengok. Jadi ulama-ulama sebutkan bahawa dalam surah inilah yang paling banyak, surah Ar-Rum inilah paling banyak Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan wa min ayatihi, antara tanda-tandanya. Jadi kalau kita tengok ayat ini ada dua jenis. Ayat ada dua jenis kan. Yang pertama ayat ini ialah dipanggil ayat-ayat yang manzurah. Ayat manzurah ni ialah ayat-ayat yang boleh dilihat. Tanda-tanda yang boleh dilihat. Jadi kita boleh tengok langit, kita boleh tengok bumi, kita boleh tengok bukit, kita boleh tengok benda mati, kemudian benda hidup, kita tengok pokok dan sebagainya kan. Itu ayat manzurah. Kemudian ada yang kedua dipanggil sebagai ayat makru'ah.
makruah. Makruah tu maknanya tanda-tanda ayat-ayat yang boleh dibaca, iaitu Al-Quran lah. Jadi Al-Quran ni tanda-tanda Allah Subhanahu Wa Taala, ayat-ayat Allah yang boleh dibaca. Tapi ada ayat-ayat Allah yang boleh dilihat. Jadi wa min ayatihi sini ialah banyak ialah benda-benda yang boleh dilihat. Ya Allah Taala sebutkan kamu boleh lihat benda-benda ni. Jadi wa min ayatihi an khalaqakum min turab summa iza antum basharun tantashirun. Iaitu apa kamu ni, Allah Taala kata, ini tanda yang pertama sekali, iaitu kamu ni Allah Taala ciptakan daripada turab, daripada tanah, daripada pasir, daripada semua tu. Tapi apabila tiba-tiba kamu menjadi manusia, bashar, kamu menjadi manusia, tantashirun, kamu boleh bertebaran atas muka bumi ni. Betul manusia ni kan, bila dia jadi manusia je dia bertebaran. Padahal kalau air mani, dia duduk kat situ kan, tak bergerak-gerak lah kan. Kita datang tahun depan pun duduk kat situ lah, kalau masih ada lah kan. Jadi maknanya dia tak bergerak. Tapi cuba tengok manusia, bila dah jadi manusia, Masya Allah, dia boleh naik atas bukit, atas gunung Kinabalu, atas gunung Everest. Tak cukup lagi dia naik ke bulan, tak cukup lagi dia nak pergi ke Marikh. Kan manusia kan, dia masuk dalam bumi, dia masuk dalam gua, dia masuk menyelam sana dalam lautan Mariana, macam-macam dia masuk kan. Jadi maknanya manusia ni kan, apabila dia jadi as manusia, dia boleh bertebaran. Ini bukan cerita salah tak salah tapi nak ceritanya bahawa hebatnya manusia ni kan, Allah Ta'ala ciptakan dengan dia bertukar daripada tanah, padahal tanah pasir, turuk nak pergi ke mana kan, duduk kat situ kan, dia tiup angin dia ikut kan. Kalau tak angin tak tiup, dia duduklah kat situ kan, bertahun-tahun pun, berpuluh tahun, berjuta tahun pun. Tapi manusia ni dia yang tasyir, dia berfikir. Itu manusia kata kan. Jadi itu adalah sepatutnya kita kena fikir tanda-tanda penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa min ayatihi. Kemudian wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Yang kedua, iaitu Allah Taala ciptakan manusia ini, kemudian diciptakan perempuan, diciptakan pasangan kamu, azwaja. Apa tujuan dia? Litaskunu ilaiha, supaya kamu ni merasa tenang, merasa seronok kan. Jadi ulama tafsir kata iaitu supaya ada perasaan kecenderungan di antara satu sama lain. Maknanya yang lelaki cenderung pada perempuan, perempuan cenderung pada lelaki. Dia tak cenderung pada dinding, dia tak cenderung pada tiang lampu, dia tak cenderung pada pokok kan. Dia tengoklah pokok tu cantik, tapi yang perempuan nak pada lelaki, lelaki nak kepada perempuan. Ada perasaan tu kan. Jadi perasaan tu litaskunu ilaiha, Allah Ta'ala jadikan dia, kemudian dia berkahwin, kemudian jadi rasa sayang. Padahal dia tak kenal sebelum daripada tu kan. Dia tak kenal. Hanya dia tahu itu perempuan saja. Kemudian dia kahwin, kemudian dia rasa sayang. Jadi itu litaskunu ilaiha. Kemudian waja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Kemudian Allah Ta'ala jadikan pula campurkan dalam hati kita itu perasaan apa? Mawaddah wa rahmah. Mawaddah tu maknanya mawaddah, rasa rahmah, rasa sayang, rasa kasih sayang, mawaddah, mahabbah kan, dan sebagainya itulah. Kemudian semua tu timbul di kalangan lelaki dan perempuan tu. Itu adalah sepatutnya kita kena pelik kan, dan kita rasa itu adalah kejadian Allah Subhanahu Wa Taala. Inna fi zalika laayat liqaumin yatafakkarun. Untuk orang yang berfikir, yes, ini adalah menjadi ayat. Tapi untuk orang yang tak berfikir, dia fikir benda lain. Dia fikir benda yang teknologi dia boleh fikir, benda ni boleh fikir kan. Tak salah fikir benda-benda tu, tapi maknanya dia tak gunakan pemikiran dia pada benda-benda yang sepatutnya dia fikir pun, tapi dia tak guna. Dia gunakan pada benda-benda yang dia rasa memberi manfaat saja kepada hidup dia. Tapi sedangkan ini adalah manfaat, lebih lagi manfaat untuk hidup dia. Kemudian wa min ayatihi khalqus samawati wal ardh wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi zalika laayatin lil alimin. Allah Ta'ala sebut lagi iaitu lain pula. Iaitu apa? Penciptaan langit, penciptaan bumi. Kemudian tu perbezaan bahasa. Langit bumi tu saya tak ceritalah kan, tapi makna perbezaan bahasa. Allah Ta'ala jadikan macam mana manusia ni dulu daripada Adam. Kemudian dia berpisah. Ada pergi sini, ada pergi sini. Kemudian bahasa dia start berubah. Bukan bahasa saja, tapi lepas daripada tu wa alwanikum, warna kamu, kulit kamu, color kamu, skin kamu kan. Dan kita tengok makin lama makin jauh, makin berbeza dan sebagainya kan. Kita tengok lepas tu bercampur lagi, dan ada kita tengok orang ada orang putih, ada orang macam Cina, ada orang separuh-separuh, ada orang India, ada orang daripada Afrika contohnya kan, ada orang Papua New Guinea, ada orang
macam-macam kan, Aborigin Australia, ada orang Maori, ada orang Polynesia, macam-macam manusia berbeza-beza kan, bahasa berbeza, muka berbeza, warna kulit berbeza, macam mana sedangkan mereka ni semua adalah daripada tu. Jadi sepatutnya kita kena fikir benda ni kan. Itu yang dikatakan Allah Ta'ala. Fikir tu bukan maknanya berfikir buat tengok genetik dan sebagainya, bukan setakat itu saja kan, tapi maknanya merasai bahawa kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala boleh buat benda tu semua. Kemudian wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahari wa batigaukum min fadlih inna fi dhalika laayat liqaumin yasma'un. Tanda lagi, wa min ayatihi, iaitu apa lagi? Allah Ta'ala kata, iaitu dia jadikan kamu ni tidur pada waktu malam. Pada waktu malam rasa nak tidur, tak tahulah kan. Kemudian ada juga tidur pada waktu siang, iaitu bin nahar wan nahar bil laili wan nahar. Betul, pada waktu siang kita panggil nap lah kan, power nap ke apa benda kan. Maknanya kalau orang Arab tu memang perlu tidur kan. Kalau musim panas tu kan, mana tengah hari tu panas, musim panas tu siangnya hari panjang, jadi dia tidur sekejap pada waktu zuhur, kita panggil qailulah. Bukan qailullah, bukan qailulah. Qailulah tu maknanya sikit je, tidur sikit, bukan tidurlah. Tapi jadi ulama-ulama, saintis-saintis kata, pakar-pakar tidur kata bahawa tidur pada waktu siang walaupun sedikit tu sangat memberi manfaat, dia memberi kelihatan yang mana dia rasa segar pada waktu tengah hari sebelum zuhur lah kalau ikutnya kan. Okey, kemudian inna fi zalika laayat liqaumin yasma'un, bagi orang yang mendengar. Seterusnya ayat yang terakhir pada pagi ni, wa min ayatihi yurikumul barqa khaufan wa tama'a. Allah Ta'ala tunjukkan apa ni? Tunjukkan kepada kamu al-barqa, petir, guruh kan. Bila dengar guruh, bila petir, jadi datanglah daripada situ, dia ada maf'un li ajlih situ, iaitu khaufan wa tama'a. Dia ada rasa takut, menyebabkan kamu rasa takut, dan juga ada rasa tamak. Tamak tu mana? Suka hati, nak datang dah. Iaitu khaufan tu apa? Takut bagi orang, kalau dalam jalan lain dia kata bagi orang musafir, orang berjalan di padang pasir, berjalan di padang, dia takut sebab petir ni kan. Memang begitulah, petir ni dia akan serang, terkena biasanya orang duduk di padang, bukan orang duduk di dalam rumah. Orang duduk dalam rumah pula, orang bermukim, kata tafsir jalan lain, dia akan tamak. Dia akan, kalau hujan datang, dia seronok. Tapi ada orang takut. Sebab apa? Nanti hujan lebat sangat, lebih petir tu nak hujan, macam-macam lah. Jadi mana timbullah dua benda ni, iaitu apabila datang ni barq tu, maka akan ada orang yang tamak, orang suka hati, dan ada orang yang khauf, yang rasa takut. Wa yunazzilu minas samaa'i maa'a fayuhyi bihil arda ba'da mautiha. Sekali lagi Allah Ta'ala sebut, maka Allah Ta'ala turunkan hujan. Siapa boleh tahu hujan bila nak turun? Kadang-kadang kita tak ada air, susah kan. Kita kemarau, terpaksa panggil kapal terbang lah kan. Kapal terbang tu kan turunkan, membenihkan hujan dan sebagainya. Tapi tak turun-turun juga. Turun sekejap, lepas tu tak cukup. Jadi maknanya hujan dia tentukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala nak berikan hujan, maka dia akan berikan hujan. Maka itu adalah limpah kurnia daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sepatutnya kita semua fikir, inna fi zalika laayat liqaumin ya'qilun. Semua sepatutnya menjadi tanda kepada orang-orang yang berakal. Orang-orang yang mempunyai akal, orang yang boleh berfikir. Kalau tak boleh berfikir, nak macam mana? Jadi setakat itulah saja hari ini, muka surat 400. Alhamdulillah kita muka surat 406 hari ini. Jadi insya-Allah kita akan sambung pula pada esok hari pada pukul 6.05. InsyaAllah 6.05 pagi. Setiap pagi lebih kurang 25 minit, 30 minit. InsyaAllah muka-muka tidak lebih lah. Kita dapat menghayati sedikit daripada Quran. At leastnya kita dapat memahami sedikit daripada Al-Quran, walaupun kita kadang-kadang banyak membaca, tapi kadang-kadang kita tak sempat nak baca terjemahan dan sebagainya. Jadi moga-moga sesi kita ini akan memberi manfaat lah kepada kita. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.